Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. InsyaAllah kita akan meneruskan pelajaran kita dalam bidang Usuluddin di sanatil ula, tingkatan 1. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang aqidah, babut tauhid. Untuk pengetahuan pelajar yang dirahmati Allah sekalian, untuk pelajaran Usuluddin tingkatan 1 ini, ianya terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, bab ataupun bahagian tauhid, dan kita boleh tengok di situ ada tajuk 5 tajuk: al-aqidatu sahihah, ilmu tauhid, haqiqatul iman, haqiqatul islam, haqiqatul ihsan, al-hukmul aqli. Kemudian bab yang kedua ataupun bahagian yang kedua dalam pelajaran Usuluddin tingkatan 1 ialah babu at-tafsir. Semuanya ada 10 tajuk. Tayyib, kita baca satu-satu tajuk, mungkin agak panjang. Yang pertama, ad-darsul awal min bab at-tafsir, at-taghallub ala syada'id. Yang kedua, ad-dalail ala wujudillahi wa wahdaniyatihi wa qudratihi. 3. At-ta'abbud al-haqiqi. 4. Ajru sadaqati wa adabuha. 5. Ad-da'watu ilal ittihad. 6. Al-imanu wal-aqidatu wal-amal. 7. Al-amanatu wal-adalu. 8. Adabus salam. 9. Jazaa'ul hasanati was-sayyi'ah rahmatur rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Seterusnya, bab yang terakhir ialah babul hadis. Bahagian yang ketiga ialah hadis. Dia ada di dalamnya 10 tajuk bermakna 10 hadis yang akan kita pelajari. Yang pertama, al-hadithul awwal, an-niyatu fil ibadah. الحديث الثاني أركان الإسلام. الحديث الثالث مفهوم الإسلام والإيمان والإحسان. الحديث الرابع حلاوة الإيمان. الحديث الخامس علامة النفاق. السادس فضل الوضوء. السابع التيمم. الثامن بر الوالدين. التاسع الحث على حفظ القرآن. والأخير العاشر فضل المتحبين في الإسلام. Baik, itu 10 tajuk dalam bahagian hadis. Sebelum belajar, mari kita mengangkat tangan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita terus kepada pelajaran kita kali ini di dalam babu at-tauhid. Bab tauhid, bahagian pertama, babu at-tauhid. Kita ada 6 tajuk semuanya yang telah dibacakan tadi, dan kita akan belajar untuk kali ini ad-darsul awal, al-aqidatu as-sahihah. Al-aqidatu as-sahihah bermaksud aqidah yang benar atau yang betul.
فنتعرف تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. Baik, pengertian akidah ada dua. Yang pertama pada sudut lughah. Al-lughah ini maksudnya bahasa. Al-aqidatu fil lughah ar-rabtu wal shaddu biquwwatin. Maksudnya ar-rabtu itu ialah ikatan, simpulan. Wal shaddu al-ithaq wat taqyid, kepercayaan, pegangan, perkaitan, biquwah, dengan kuat. Makna kita pegang sungguh sesuatu itu, akidah, tak lepas dah. Baik, kemudian mal maqsud al-aqidah fil istilah. Apa maksud akidah dari sudut istilah? Disebut di situ ma aqadal insanu qalbahu alaihi wa dana lillahi subhanahu wa ta'ala. Ma aqada, apa yang menyimpulkan, mengikat manusia, qalbahu, hatinya, alaihi, ke atas sesuatu tersebut. Wadana lillah, maksudnya kita pada Allah Ta'ala lah. Wadana lillah, dan taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bihi, dengan pegangan akidah tersebut. Makna kita berpaut, kita memeluk, kita mengikat diri kita dengan akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk patuh kepadanya. Seterusnya kita masuk ke tajuk subtopik yang kedua daripada ad-darsul awal, iaitu ahamiyatu at-tamassuki bil aqidati as-sahihah. Kepentingan at-tamassuk, berpegang dengan akidah yang sahih. Baik, kita pergi ke item yang pertama. Al-aqidatu asasuddin. Akidah itu adalah asas agama. Lihat dalam buku teks kamu ada disebut dalil qala subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Maksudnya, dan tidaklah mereka itu disuruh melainkan untuk mereka menyembah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sanya kepadanya, teguh dan mantap pada mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ibadat kita kepadanya. Wathani al-aqidatu muqaddamatun 'ala al-a'mal. Maksudnya akidah didahulukan berbanding amalan. Qala subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Surah Taha ayat yang ke-75. Maksudnya وَمَنْ يَأْتِهِ, dan siapa yang dia datang, mukminan, sebagai orang yang beriman, qad amila salihat, serta dia telah beramal saleh, mengerjakan kebaikan, mengerjakan amalan yang saleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka sesungguhnya, maka bagi mereka, lahumud darajatu, ad-darajat bermaksud
darjat yang tinggi, beroleh darjat yang tinggi. Wathalis, turabbi al-aqidatu الرجال الثابتين عند الابتلاء. Bermaksud akidah mendidik seseorang. Di sini disebut ar-rijal, lelaki. Al-thabitina, dia tetap pendirian, teguh pendirian dia. Indal ibtila, ketika mana dia berhadapan dengan bala, bencana dan ujian. Sebenarnya di sini ar-rijal bermaksud termasuk sekali para wanita ataupun muslimat. Qala subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Surah Insan ayat yang kedua. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami mencipta manusia daripada air mani nutfah yang bercampur amsyaj, serta kami akan mengujinya. Yang keempat, tadfa'ul 'abda ila at-ta'ati wal a'mal as-salihah. Bermaksud akidah akan mendorong, tadfa' itu mendorong, akidah itu akan mendorong seseorang hamba itu ila ta'at, kepada melakukan ketaatan, wal a'malis salihah, dan beramal dengan amalan yang salih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat seorang lelaki yang hatinya ya'tadul masjid, yang terikat, melekat dengan masjid, maka bersaksilah kamu bahawa lahu, baginya, bil iman, bahawa dia adalah orang yang beriman. Rawahu At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian ada lagi yang disebut al-aqidatu as-sahihah tahfazul insan min asy-syirk wal kabair az-zunub wa kabair az-zunub. Akidah yang benar itu akan menjaga, memelihara seorang insan itu daripada dosa syirik dan dosa-dosa besar yang lain. Baik, sekiranya kamu melihat kepada buku teks Usuluddin, ada disebut di situ, alaikum bitamassuk bil aqidah. Ke atas kamu hendaklah berpegang dengan aqidah as-sahihah, lijtinabi al-uqubah, untuk menghindarkan daripada siksa hukuman Allah Subhanahu wa taala asy-syadidah, yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dan terselamat dari siksaan, kemurkaan, hukuman yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. الآن أيها الطلاب الأحبة، نتحدث عن مميزات العقيدة الإسلامية. Kita akan membincangkan pula tentang keistimewaan akidah Islam, yang tentunya berbeza dengan akidah agama-agama yang lain. Apa kelebihannya, apa keistimewaannya? Al-awwal, aqidatun wadihatun basitatun la ta'qida fiha wala ghumud. Maksudnya akidah Islam adalah akidah yang wadihah, jelas,
Basitah, mudah. La ta'qida fiha, tak ada lah payah pun. Wala ghumud, taklah dia rumit dan dia tidaklah bersimpul-simpul susahnya. Ia sebenarnya adalah mudah. Baik. Wasani, aqidatun thabitatun muhaddadatun la taqbal az-ziyadah wan nuqsan. Aqidah thabitah, aqidah yang kukuh. Muhaddadah, lagi tetap. La taqbal, dia tidak menerima az-ziyadah, penambahan ataupun pengurangan. Aqidah macam kita sebut tadi, satu yang jelas, satu yang kukuh, satu yang tetap dari dulu sampai hari ini, daripada zaman Nabi Adam sehingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada ketika kita ini, kita tetap menyatakan, dan akidah itu tetap menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa. Allah Taala punya sifat kesempurnaan, tidak ada sebarang kekurangan dan sebagainya. Daripada akidah tentang Rasulnya, tentang kitabnya, dan itu perkara yang pasti, yang kukuh, yang mantap. Baik. Wathalis, aqidatun laysat gharibatan 'anil fitratil insaniyah. Agama Islam ini ialah agama yang berakidah, kan? Laysat gharibah. Dia tidak pelik, tak asing. Dia tidak menyalahi anil fitrah insaniyah. Fitrah, kejadian semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan manusia itu. Maknanya akidah Islam ini bertepatan dengan fitrah semula jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu perkara yang mengikut fitrah kejadian manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Berbanding dengan agama-agama lain yang nantinya kalau sekiranya kamu diberi peluang untuk belajar lebih tinggi, nanti universiti, contohnya kalau dalam bidang usuluddin, ada bidang, ada pengajian, ada subjek tentang kita kata pembandingan agama. Di situ kita boleh melihat keindahan akidah Islam. Warabi' wal akhir, dan yang keempat, aqidatun wasatun la tajidu fiha ifratan wala tafrita. Maknanya Islam ini berakidahkan dengan akidah yang pertengahan. La tajidu fiha ifrata, dia tidaklah melampau, melepasi had atau terlalu melebih-lebihkan, dan wala tafrita, dan tidaklah juga ia terlalu memberi kelonggaran yang begitu longgar. Bahkan inilah yang dikatakan keindahan Islam. Akidahnya adalah akidah yang sederhana, mengikut acuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Mudah-mudahan kita kekal mantap teguh pendirian kita di dalam akidah Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, kita akan melihat pula atharul inhirafi 'anil aqidatil islamiyah. Apakah kesan penyelewengan daripada akidah Islam? Maksudnya, apakah kesan sekiranya
manusia itu terpesong, menyeleweng, terkeluar daripada landasan akidah Islam. Pertama ialah dukhulul insan fil akhirah. Ia akan menyebabkan manusia masuk manusia ke dalam api neraka, ke dalam neraka fil akhirah, di akhirat nanti. Mungkin di dunia dia selamat, dia sihat sejahtera, tapi apabila berada di akhirat besok, dia termasuk min ashabin nar, daripada kalangan orang yang tergolong dan termasuk dalam ahli neraka. Wal'iyaz billahi min zalik wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa thaniyan al-jur'atu ala mukhalafati awamirillahi subhanahu wa ta'ala wa nawahih. Al-jur'ah, seorang itu akan menjadi berani untuk mengingkari ala mukhalafati awamirillahi subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa nawahi, dan dia sanggup dan dia berani untuk melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kesan daripada pemesongan akidah seseorang itu akan menyebabkan dia berani untuk melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangannya. Salis, yang ketiga ialah mailul insan ila a'malil kufr wal bid'ah. Dia akan menyebabkan kesan kecenderungan manusia itu kepada melakukan aktiviti, amalan-amalan, kelakuan-kelakuan yang menjurus kepada kekufuran dan juga bid'ah. Bid'ah sesuatu perkara yang diadakan, yang diciptakan, direka, yang tidak ada asasnya di dalam agama. Makna bid'ah dalalah, bid'ah sesat. Warabi', yang keempat, faqdul insan asy'uri bimahabbatillahi wa rasulih. Seseorang itu faqdul insan, akan kehilangan, kehilangan manusia itu, maknanya manusia akan hilang asy'ur, perasaan, bimahabbatillah, rasa cinta, kasih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Dia tak ada rasa kasih kepada Allah, dia tak ada rasa kasih kepada Rasul, maka dia akan buat sesuatu yang mengikut hawa nafsunya. Akhirnya itu akan menjerumuskan dia kepada lembah kemurkaan dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon perlindungan Allah daripada perasaan yang sebegitu, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita rasa yang tinggi ke arah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wal akhir, al-khamis, wuqu'ul insan fil mahzurat wal awham wal khurafat. Wuqu'ul insan akan menjerumuskan manusia fil mahzurat wal awham wal khurafat, akan menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang haram, wal awham, yang mengelirukan, meragukan, wal khurafat, dan juga khurafat, perkara dongeng yang tidak ada pun, hanya sekadar untuk menarik orang kepada pemesongan akidah yang sesat dan tidak betul.